عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimuliakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita, pengajian berkitab daripada kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Kita biasa dengar cara salahnya mungkin mencuri, mungkin merompak, mungkin merasuah, salah guna kuasa. Yang tu biasa kita maklum. Dalam khutbah-khutbah Jumaat juga sering didoakan pada khutbah yang kedua, dijauhkan daripada pemimpin-pemimpin yang salah guna kuasa, daripada rasuah dan sebagainya. Itu yang jelas kita nampak, memakan harta secara batil. Bahkan kata ulama, memakan harta atau mengambil hak faraid daripada harta waris yang lain, daripada hak waris yang lain juga kata ulama termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas. Belajarilah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Ta'allamul faraid wa'allimuha, dan belajarlah tentang ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Ilmu faraid ini antara salah satu daripada ilmu Quran yang dikhususkan, ditentukan tentangnya dalam perintah Nabi SAW supaya kita belajar dan ajarkan kepada orang-orang lain. Apa kata Nabi SAW? Fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku juga manusia biasa. Dalam arti kata lain, yang akan wafat, yang akan meninggal dunia, yang akan pergi. Dan ilmu ini juga akan hilang, yaitu dengan kematian orang yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku sangat resah dan kabur.
Apa yang Nabi resah dan takutkan ini? Iaitu jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan yang berkait dengannya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup untuk meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW dalam hadis ini tidak risaukan tentang waris yang tidak mendapat hak, kerana hukum melepaskan hak takharus adalah harus. Sepakat keempat-empat imam mazhab mengharuskan. Harus apa? Harus kita melepaskan hak kita. Tak pula aku tak nak, kau ambillah. Harus. Tetapi ada syarat-syaratnya. Syarat untuk takharus. Di kalangan ahli waris, akil baligh, tahu dahulu bagi masing-masing mengikut faraid, kemudian reda hati untuk melepaskan hak. Takharus ini maknanya melepaskan hak sebahagian atau sepenuhnya dengan imbalan ataupun imbuhan ataupun tanpa imbuhan. Nak imbuhan, boleh ambil bagian aku ni dan tak nak apa surang tanah ni, tapi kau kena bayar dekat aku dengan imbuhan. Takharus juga. Atau katanya tak apalah, ambil dah semua, aku dah bilion, aku dah ditawan banyak harta, tak apalah, adik ambil dah semua ni. Takharus juga melepaskan hak sepenuhnya kepada waris yang lain. Harus. Tetapi yang Nabi SAW risau dan resah, takut pada akhir zaman nanti berlaku dua orang saudara, dua orang di kalangan ahli waris berkelahi, bergaduh kerana tak ada tempat nak merujuk untuk menyelesaikan isu-isu berkait tentang ilmu faraid. Kita belajar tentang teori dalam kitab muka surat 1 sampai 300 lebih. Ini semua berkait teori. Tetapi kita kena cakna juga tentang isu-isu semasa. Dari segi teori mudah, kita boleh tentukan bapa berapa, ibu berapa, isteri, suami berapa, anak-anak berapa, lelaki perempuan, dah cukup. Bulan lepas saya pergi ke masjid menguruskan urusan penerangan kepada keluarga si mati di Masjid Negeri Sembilan di Felda Bukit Rokan. Dan temukan lama dah, tapi baru ada kesempatan bulan 10 awal bulan hari itu. Kalau nak cerita tentang teori, mudah je. Sampai-sampai berapa orang waris yang ada. Ayah si mati dah tak ada, ibu si mati dah tak ada, kerana yang mati ni mak kepada orang yang menjemput saya. Usianya pun dah 60 tahun lebih. Suami dah meninggal dunia dulu. Siapa yang ada? Anak-anak sahaja. Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 lelaki, 5 perempuan. Itu sahaja. Yang ada tak anak-anak yang lain? Maksudnya anak daripada suami yang lain yang duduk jauh dah berpisah, tak berhubung, tetapi anak kepada si mati tak ada. Si mati cuma kahwin sekali saja. Okey, jelas dah. Ada 8 orang waris, 3 lelaki, 5 perempuan. Dan lelaki kalikan dengan 2, 3 kali 2, 6, tambah dengan 5, 11. 2/11 lelaki, 1/11 perempuan. Ini teori. Kita boleh kata okey dah, 2/11 untuk lelaki setiap seorang, 1/11 untuk perempuan setiap seorang. Dah, saya boleh bagi. Kalau semudah itu untuk menentukan faraid, tak timbul yang dirisaukan oleh baginda Nabi SAW. Dari segi teori mudah, tetapi nak mempraktikkan, nak mencari kata sepakat. Saya sampai jam 2, saya selesai hampir jam 6. Tuan bayangkan, hampir 4 jam baru selesai untuk mencari kata sepakat. Ketika bincangan itulah baru akan timbul isu-isu yang dulu-dulu punya cerita. Dulu arwah mak pernah berkata kepada saya, kalau anak saya masuk universiti, dia akan bagi 7,000 yang ada dalam bank simpanan CIMB dia. Yang tu nak macam mana pula? Hibah ke, wasiat ke? Banyak isu-isu yang berkait. Dulu arwah mak kata, gelang, rantai, cincin, sumbang, semua ni untuk kami adik-beradik perempuan sahaja. Bila mak kata, dulu masa mak hidup, mak bagi ke mak wasiat? Masing-masing dah keliru. Nak cari kata sepakat itu bukan mudah. Kerana kalau masing-masing berpendapat, ini aku kata macam ni, kau kata macam tu, masing-masing menggunakan akal masing-masing, takkan jumpa titik persamaan, takkan jumpa titik persetujuan. Masing-masing menganggap aku betul, kau salah. Yang dia pula mengaku aku betul, kau salah. Jadi akhirnya 4 jam, hampir 4 jam baru selesai, baru mendapat kata putus.
Ini yang Nabi SAW risaukan. Nabi tak risau ada waris tak dapat hak, tetapi Nabi risaukan berlakunya pertelingkahan. Kerana hukum melepaskan hak harus. Tak harus tadi hukumnya harus, tak apalah aku tak nak, kau ambil. Harus. Kata empat mazhab ijma' ulama harus. Tetapi menjaga hubungan silaturahim. Bila kata silaturahim ni apa dia? Silah hubungan. Rahim kandungan. Iaitu hubungan adik-beradik. Menjaganya adalah wajib. Putus hubungan kerana harta banyak tak berlaku, banyak sangat berlaku. Adik-beradik dah tak kenal saudara, dah tak jumpa bertahun-tahun. Raya je, nak datang beraya, kata tak ada kat rumah, padahal ada kat rumah. Sebab apa? Sebab tak puas hati dengan pembahagian pusaka arwah mak, arwah ayah. Sebab harta pusaka. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini yang Nabi SAW risaukan dalam hadis tersebut. Sebab tu dituntut kepada kita belajar dan ajarkan supaya masyarakat faham. Hari ini alhamdulillah Malaysia dalam tempoh 2-3 tahun ini banyak dah penekanan tentang ilmu faraid. Di sekolah-sekolah juga dah dimasukkan dalam silibus SPM dalam tempoh 2-3 tahun ini dalam subjek syariah, tak silap saya. Begitu juga bagi STP, STAM ada subjek tentang faraid. Dan kalau tuan-tuan perasan, hari semalam pagi Ahad di TV Al-Hijrah, tiap-tiap minggu ada slot berkait tentang ilmu pusaka. Semalam jam 9 pagi yang sampaikan adalah penulis kitab ini, Al-Fadhil Ustaz Hanis bin Muhammad, merupakan timbalan Presiden Doa Faraid Malaysia. Jadi masyarakat dah mula celik tahu tentang ilmu faraid. Ini yang kita nak, kalau boleh di setiap masjid-masjid surau-surau ada pengajian. Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya masyarakat tahu dengan siapa nak rujuk. Bila tak tahu dengan siapa nak rujuk, itu yang masing-masing menggunakan akal masing-masing untuk menentukan hukum berkait tentang faraid. Malam ini kita sambung pada muka surat 63 dalam bab contoh pengiraan. Yang lepas kita dah bincangkan dalam tajuk syarat sah tentang wasiat. Wasiat pada asalnya hukumnya adalah wajib, wasiat wajibah. Maka turun ayat berkait tentang faraid, hukum wajib wasiat tadi dimansuhkan menjadi hukum sunat. Walau bagaimanapun untuk melakukan wasiat ada syarat-syarat sahnya. Antaranya tidak kepada ahli waris. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, atau kama qala, inna Allah qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dah memberikan hak faraid kepada ahli waris. Ahli waris siapa? Biasanya 5 orang, 5 kelompok ni. Siapa? Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Kalau ada 5 golongan ini, 5-5 ni dapat pusaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dah memberikan hak faraid kepada waris 5 orang ni. Fala wasiyata liwarithin, kata Nabi. Maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Hari ini ramai tak yang buat wasiat kepada ahli waris? Ramai lagi. Mati mak nanti rumah ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Mati mak nanti rantainya bagi dekat kakak kamu. Kakak adik bongsu waris ke tidak? Waris. Anak kepada si mati. Lain kalau dia waris, diwasiatkan bukan kepada ahli waris. Seperti contoh anak angkat, seperti contoh menantu, seperti contoh cucu. Mereka ini bukan ahli waris. Cucu ni tengok keadaan. Kalau misalnya kata cucu ni tak ada anak yang ada cucu daripada jalur anak lelaki, maka dia termasuk dalam ahli waris. Tetapi kalau ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada cucu, maka cucu terhalang, tak dapat. Tapi boleh tak terima wasiat? Boleh, kerana dia bukan waris pada ketika itu. Syarat lain, bukan kepada perkara maksiat. Ini sudah pastilah. Nanti ayah mati, nanti tanah seekar hujung kampung, kalau ayah mati kamu buat disko. Contoh, tak boleh, haram untuk melaksanakan wasiat tersebut kepada urusan maksiat.
Dan syarat yang ketiga adalah tidak melebihi daripada 1/3. Syarat pertama dan ketiga kepada ahli waris, contohnya dilanggar syarat diberikan kepada ahli waris atau lebih daripada 1/3. Syarat yang ketiga tadi kena mendapat persetujuan daripada waris-waris yang terlibat. Kalau waris-waris yang terlibat tak bersetuju, maka tak wajib melaksanakan wasiat tadi. Syarat yang kedua tadi iaitu bukan kepada perkara yang maksiat, sama ada waris setuju ataupun tidak, haram melaksanakannya. Mana tak perlu kepada persetujuan ahli waris. Tak apa, kami semua setuju tak nak buat disco, tetap haram hukumnya, tak boleh dilaksanakan. Tetapi syarat yang pertama dan ketiga tadi kepada ahli waris lebih daripada 1/3, melepasi syarat, maka kena dapat keizinan daripada waris-waris yang lain. Kerana apa? Kerana dia dah mengambil hak waris-waris yang lain. Sebab turutan wasiat itu sebelum daripada faraid. Sebelum kita dapat harta pusaka, ada beberapa perkara yang waris kena buat kepada harta semati. Pertama, pengurusan jenazah, mandi, kafan, solat ke bumi. Ada tak kos? Ada, ambil harta semati, gunakan. Kalau semati ada buat khairat, carum khairat kematian, maka tak perlu lagi ambil harta semati, gunakan duit daripada khairat kematian. Kedua, hutang semati. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah, zakatnya, puasa banyak tinggalnya kena bayar fidyahnya, hajinya belum tertunai kena buat badal hajinya, nazarnya ada belum tertunai kena gantikan, buat laksanakan nazar semati. Kemudian hutang dengan manusia yang ini biasa waris-waris. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan hadir memberi penghormatan terakhir kepada arwah bapa saya. Saya selaku anak sulung waris kepada semati, seandainya arwah ayah saya ada berhutang, boleh terus berhubung dengan saya, salah seorang daripada waris. Ini biasa kita dengar, hutang sesama manusia. Tetapi kalau bertindak hutang manusia dengan hutang Allah, duit yang ada cukup-cukup untuk melaksanakan hutang Allah, yang mana lebih utama? Hutang Allah lebih utama. Dahulukan hutang kepada Allah. Kalau ada baki hutang dengan manusia, baru selesaikan hutang dengan manusia. Ada tak baki lagi? Ada, lunaskan wasiat. Tak lebih daripada 1/3. 1/3 bukan daripada awal-awal nilai harta semati, tak. Selepas daripada pengurusan jenazah, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Ada baki lagi harta semati, contoh 1 juta. Semati buat wasiat, nilainya tidak lebih daripada 1/3 daripada 1 juta, maka sah, cukup syarat sah wasiat tadi, iaitu tidak melebihi 1/3 daripada nilai yang bersih selepas pengurusan jenazah, selepas tolak hutang kepada Allah, selepas tolak hutang dengan manusia. Muka surat yang ke-63, contoh pengiraan. Zaid meninggal dunia dan mempunyai harta seperti berikut. Yang pertama, rumah yang bernilai 2 juta ringgit. Dulu mungkin susah kita nak jumpa harga rumah 2 juta, tetapi kalau sekarang di belah-belah bandar bahkan lebih daripada 2 juta nilainya. Kalau di Shah Alam contoh, harga rumah sampai 3 juta, 4 juta. Sekarang ni kalau di belah-belah sini mungkin baru nak naik sampai 200, hampir ke 300 ribu ringgit. Kalau di belah-belah Kelang 380 ke atas dah. Kalau nak cari semiti pun siap-siap dapat tu lebih dah. Di Teluk Palembang lagi mahal. Sebab demand, permintaan tinggi, maka harga pun akan tinggi. Tempat-tempat yang kurang permintaan mungkin harganya masih murah. Ini contoh sahaja, rumah yang bernilai 2 juta ringgit. Zaid ni meninggal dunia. Kemudian harta yang dia ada ni, yang pertama rumah bernilai 2 juta ringgit. Yang kedua tanah yang bernilai 1 juta ringgit. Nilainya 1 juta. Berapa ekar? Wallahu a'lam. Tengok tempat juga dan tengok status tanah. Kalau tanah pertanian mungkin murah. Tapi kalau tanah industri atau kediaman lebih mahal, ikut saiz per kaki persegi punya nilainya. Kemudian yang ketiga, wang dalam tabung haji sebanyak 502 ribu ringgit. Banyak tu duit orang ni. Duit Zaid ni terlalu banyak, jutawan dah.
Rumah ni dah 2 juta, tanah ni dah 1 juta, duit dalam tabung haji dah 502 ribu ringgit. Takaful hibah kepada isteri sebanyak 200 ribu ringgit. Nanti kita kena kenal pasti yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Kalau bukan kenapa, kalau ya kenapa, kita akan bincangkan. Yang kelima, insurans konvensional bernilai 500 ribu ringgit, yang mana jumlah carumannya adalah 12 ribu ringgit. Ada 5, 6 lebih lagi. Seterusnya 64. Yang keenam, si Zaid ini juga ada simpanan KWSP. KWSP ada 2. Kalau tuan-tuan lihat KWSP-I bermakna akaun Islami. Kalau yang belum tukar, segera tukar. Sebab sekarang dah ada pilihan untuk kita yang beragama Islam untuk pilih sama ada nak akaun Islamik atau tidak Islamik. Kalau ada -I bermakna Islamik. Berapa duit dalam KWSP si Zain ini? Sebanyak 600 ribu ringgit dalam KWSP dia. Kemudian yang ketujuh, wang dalam bank sebanyak 300 ribu ringgit. Banyak untuk duit dia. Dia ni mau tak gelap mata. Pak Haji pun tercabut kepala. Kok yang dia cabut bila nampak duit macam ni. Jadi kata saya lah. Dalam bab harta ni tuan-tuan, adik-adik pun boleh putus saudara, anak beranak pun boleh putus saudara. Jangan main-main dalam bab harta. Kalau tak ada keimanan kita, keyakinan kita bahawasanya duit ini bukan hak kita, kita yakin sungguh-sungguh ini ketetapan Allah, ketentuan Allah, Allah dah bagi siap-siap kepada waris, setiap waris ada bahagian masing-masing. Kalau kita yakin itu, insya-Allah kita selamat. InsyaAllah kita selamat. Dan kita yakin hidup kita di dunia ni sementara je. Akhirat nanti yang akan selama-lamanya. Dan apa yang kita tanam di dunia ini, itulah yang kita akan tuai di akhirat nanti. Kita rasa dunia ni kita nak ambil semua kekayaan. Berapa lama kita nak hidup kat dunia ni? Paling-paling lama 60 tahun. Yang lebih 60 tahun, Alhamdulillah Allah bagi ekstra usia. Ada yang sampai 70, ada yang sampai 80, Alhamdulillah. Itu je tempohnya kita rasa nikmat kita kat dunia ni. Tapi bagi orang yang beriman, dunia ni bukan tempat untuk senang lenang. Dunia ni bukan tempat untuk mencari nikmat dunia, tidak. Tetapi tempat untuk bersusah payah, untuk bercucuk tanam. Yang mana akhirat nantilah tempat untuk kita tuai kita punya amal kita. Betul, syurga bukan dengan sebab amal kita, tetapi dengan redha Allah. Tetapi nak dapat redha Allah, mesti dengan amal. Allah redha kita dengan sebab kita solat. Dengan sebab kita solat menjadi Allah redha kepada kita, masuk kita ke dalam syurga. Kita tak tahu banyak amalan kita, mungkin jadi ada yang sebahagian besar diterima, sebahagian kecil tak, atau sebahagian kecil sahaja yang diterima. 1 juta amal kita, 1 je Allah terima dan Allah redha, masuk kita ke dalam syurga. Semua ni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada amal, agak-agak boleh masuk syurga ke tidak? Macam mana nak dapat redha Allah? Sedangkan apa yang disuruh, diperintahkan kita tinggal, yang dilarang kita lakukan. Alhamdulillah kita ni. Kemudian wang tunai sejumlah 10 ribu ringgit. Yang ke-9, kereta bernilai 400 ribu ringgit. Kereta 400 ribu. Dia dapat banyakkan Porsche, mungkin Porsche ke Tuan Haji, 400 ribu ringgit. Boleh jadi, sebab kita biasa guna Myvi je. Tak tahu harga kereta-kereta yang mewah, 400 ribu ringgit. Pampasan setelah kematian sebanyak 90 ribu ringgit. Kemudian pampasan per keso sebanyak 200 ribu ringgit. Kita nilai dan lihat satu persatu. Maklumat perkara yang wajib ditunaikan adalah seperti berikut. Yang pertama, beliau belum sempat menunaikan zakat setelah cukup nisab dan haul. Zakat ini dikategorikan sebagai apa? Sebagai hutang. Hutang si mati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya yang keberapa? Yang kedua. Lepas pengurusan jenazah, hutang kepada Allah. Kemudian hutang kepada manusia, kemudian wasiat, barulah faraid. Jadi yang pertama ini, si mati Zaid ini belum sempat menunaikan zakat setelah cukup nisab dan haul. Nisab kita
di Malaysia, kalau kita rujuk dalam lembaga zakat Selangor, nisab bagi zakat harta nisbahkan dengan emas, iaitu di Selangor 85 gram. Berapa nilainya? Semak dekat website lembaga zakat Selangor. Lebih kurang dalam RM23,000. Kalau RM23,000 kita ada dalam simpanan bank kita atau di bawah bantal kita, RM30,000 lebih daripada nisab, iaitu 85 gram. Dan haul cukup setahun. Kita simpan RM30,000 ini daripada 1 hari bulan 1 Syawal. Contoh, tahun depan 1 Syawal nilai tu masih ada, maka wajib kita keluarkan sebab dah cukup syarat haul dan juga nisab. Berapa dia punya zakatnya? 1/40 bersamaan dengan 2.5%. 1 kalikan dengan 30,000 bahagi dengan 40, dapatlah jumlah itu yang wajib dikeluarkan zakat. Tahun depan duit itu masih ada, tak digunakan, wajib lagi zakat. Cukup haul, cukup nisabnya. Kalau kurang daripada nisab tadi, lebih kurang anggaran dalam 23,000, kena rujuk balik dalam lembaga zakat Selangor. Dan biasa lembaga zakat Selangor akan update 6 bulan sekali untuk nisab. Jadi lihat mana yang terkini, berapa nilai yang nisab. Kalau misalnya kata duit nilai itu kita ada dalam simpanan, kemudian tak digunakan dalam tempoh setahun lebih daripada had minimum nisabnya, maka wajib kita keluarkan zakat. Yang kedua, beliau meninggalkan seorang isteri dan kos penempatannya semasa iddah adalah sebanyak RM6,000. Wajarlah sebab dia orang kaya. Isteri yang dalam keadaan iddah kematian suami, berapa tempoh kematian iddah bagi isteri yang kematian suami? 4 bulan 10 hari. Bukan salah-salah kuruk, bukan 3 kali suci ya. Itu iddah bagi isteri yang diceraikan. Ini iddah bagi isteri yang kematian suami, 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh itu, isteri ini tadi ada hak untuk kos penempatan sahaja, bukan sekali dengan makan. Kos penempatan saja. RM6,000 Ustaz mahalnya. Wajarlah, dia memang hidup senang. Tengok harta suaminya berapa, berjuta-juta. Kalau kita mungkin kita duduk rumah sewa 500 sebulan. Kalau 4 bulan baru 2,000 lebih. 4 bulan 10 hari, ini 6,000. Rumah apa? Wallahu a'lam. Tapi ini anggaran, kita nak buat kira-kira, nak kena pasti yang mana nak kena tolak, yang mana harta pusaka, yang mana bukan. Kenapa ini bukan, kenapa ini ya, kenapa yang ini kena tolak. Kemudian yang ketiga, kos pengurusan jenazah RM2,500. Yang keempat, semasa hidup beliau tidak menunaikan kewajipan haji. Dia ada harta dalam tabung haji tadi 500 lebih duitnya, 500,000 lebih, tetapi belum sampai panggilan. Tunggu tabung haji belum naik nama dia, mati meninggal dunia. Hutang tak? Hutang dengan Allah. Wajib waris keluarkan, ambil duit si mati untuk badan haji. Sekarang berapa kos badan haji? 3,000 ke 4,000 lebih kurang. Sekarang kosnya 3 ke 4,000 ringgit. Ambil, daftarkan si mati untuk badan haji sebelum daripada faraid. Dan itu kewajipan sebelum daripada faraid. Yang keempat, semasa hidup beliau tidak menunaikan kewajipan haji. Yang kelima, hutang beliau ialah sebanyak 2 juta ringgit. Beliau tidak mewasiatkan. Yang keenam, beliau telah mewasiatkan sejumlah 1 juta diberikan kepada masjid selepas beliau meninggal dunia. Ini orang yang bijak. Kenapa saya kata bijak? Wasiat ini adalah salah satu cara bagi orang yang bijak untuk dapat pahala lepas mati. Tuan-tuan, kalau ada 1 juta nak bagi suku, nak bagi 1/3, bukan suku 1/3. Sejuta berapa? 1/3, 300,000 lah. 300,000. Nak bagi 300,000 kepada masjid masa hidup, agak-agak nak bagi dah. Bagi gila kepala tu haji. Itu kalau wasiat. Kalau dia nak hibah, nak bagi semua 1 juta terus dekat masjid, agak-agak nak bagi tak masa hidup? Tak bagi. Padahal kita tahu pahalanya banyak.
Kita akan fikir, oh aku esok belum tentu lagi mati. Padahal hidup ni kita pun pula ada jaminan lagi untuk hidup. Kita risau takut esok aku nak makan apa. Kalau aku bagi hari ini, besok aku nak makan apa. Jadi kita risau nak infak semasa kita hidup. Allah bagi jalan wasiat, iaitu ucapan kita masa kita hidup. Nanti kalau ayah dah mati, tanah dekat hujung kampung yang seekar tu, tanah dia banyak, 10 ekar. 1 ekar tu dia nak wasiatkan bagi dekat pihak masjid. Bagi tak masa hidup? Belum bagi, tunggu mati nanti. Itu namanya wasiat. Beza dengan hibah, dia bagi siap-siap masa hidup. Ada 10 ekar tanah, ada 5 orang anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Bagi siap-siap 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar. Masa hidup. Boleh tak boleh? Boleh. Kerana masih hidup. Kerana masih hidup. Tukar nama siap-siap. Lepas tu anak-anak jual semua tanah. Mak ayah merempat. Ini pun kita risau juga. Nak bagi masa hidup, tukar nama siap-siap. Kita ni belum tentu lagi setahun mati. Atau 10 tahun lagi Allah bagi usia. Anak dah tahun depan dah jual dah tanah tu. Dengan rumah-rumah kita dia jual sekali. Mana kita nak duduk? Nak buat baik ni kita berkira-kira. Sebab risau, apa jadi kat aku besok? Apa jadi kat aku minggu depan? Apa jadi kat aku bulan depan, tahun depan? Sebab masing-masing rasa hidup lagi lama. Tapi wasiat ini Allah jamin dah. Tak akan dapat masa hidup, tunggu mati baru dapat. Ini peluang jalan bagi orang yang bijak untuk mendapatkan pahala. Kalau dia wasiatkan kepada sedekah jariyah yang berterusan, maka selagi mana manfaatnya ada kepada umat Islam, selagi itulah pahalanya berterusan dia dapat. Ini bagi orang yang bijak, dia buat wasiat. Pengiraan jumlah harta pusaka Zaid. Harta yang pertama rumah, berapa tadi nilainya? 2 juta ringgit. Yang kedua tanah, berapa harganya? 1 juta ringgit. Kemudian harta yang ketiga tabung haji. Tabung haji, tabung haji telah mengeluarkan zakat. Ini keistimewaan, kelebihan tabung haji berbanding dengan tempat-tempat kita simpan duit. Kalau di bank ke, di KWSP ke, di ASP ke, tabung haji sahaja yang dah tolak siap-siap dengan zakat. Kita masuk, kita simpan 200,000 dalam tabung haji contoh. Memang dividen kita dapat sikit berbanding KWSP, berbanding ASP, tetapi zakat tabung haji dah tolak siap-siap dengan jumlah zakat. Bersih dah. Kalau kita keluarkan daripada tabung haji, dah tak wajib keluarkan zakat lagi dah. Tapi kalau kita keluarkan daripada ASB, daripada KWSP, kita keluarkan wajib zakat kalau nilainya cukup nisab. Contoh, kita ada dalam KWSP RM200,000. Dulu masa PKP itu kan boleh keluar RM10,000 kan. Kita keluarkan RM10,000. Wajib tak RM10,000 ni tadi keluarkan zakat? Wajib tak yang RM10,000 yang kita keluarkan ni keluarkan zakat? Cukup nisab tak? Belum cukup. Wajib tak? Wajib. Wajib. Sebab kita ada lagi dekat dalam tu. Kaedahnya kalau kita keluar RM1,000 pun wajib zakat. Dan kalau kita keluar semua 1/40 daripada nilai yang kita dah keluarkan zakat. Kita keluarkan RM1,000, 1/40 daripada RM1,000 wajib zakat. Ini kalau selain daripada tabung haji. Tabung haji dia dah kira siap-siap, dah tolak siap-siap, dah bayarkan zakatnya. Jadi yang keluar daripada tabung haji yang kita keluarkan bersih, yang dah ditolak dengan zakat. Yang keempat, insurans konvensional. Bila kata insurans konvensional, patuh syariah ke tidak? Tidak patuh syariah. Berapa yang didapat? RM480,000 adalah wang tidak patuh syariah. Dan caruman RM12,000 sahaja menjadi harta pusaka. Kita dah bincangkan yang lepas, antara kategori-kategori harta pusaka adalah harta dari sumber yang halal. Insurans konvensional tidak termasuk dalam sumber yang halal. Habis duit nak ke mana Ustaz? Duit ni nak bagi ke siapa? Bagi jiran-jiran ke? Jangan. Bagi ke Baitul Mal. Baitul Mal tahu nak uruskan harta-harta yang tidak patuh syariah ini.
untuk kepentingan maslahat orang awam, buat jalan ke, buat sekolah ke, buat pagar sekolah ke, pandai-pandailah mereka uruskan. Tanggungjawab kita, bila ada duit yang tidak patuh syariah, maka kita berikan kepada pihak yang sepatutnya menguruskan. Dan di Malaysia, di Selangor khususnya, di Baitul Maiz. 12,000 tadi kenapa termasuk dalam harta pusaka? Kerana 12,000 ni tadi duit dia yang dia carumkan, maka itu termasuk dalam harta pusaka kerana itu halal. Milik Zaid ini semasa dia hidup, dia carum sebulan 500, keseluruhan 12,000 ringgit. Mati dia dapat pampasan semuanya. Berapa tadi? 500,000 ringgit, termasuk dengan yang duit caruman tadi. Jadi tolak yang caruman 12,000 ringgit, ada baki 488,000 ringgit, maka itu tak termasuk dalam harta pusaka. KWSPI Islamik 600,000 ringgit, kena tolak zakat dulu. Berapa? 2.5%. 2.5% atau 1/40 daripada 600,000 bersamaan dengan 15,000 ringgit. Ambil 15,000 ringgit daripada 600,000 tadi, bayarkan zakat dulu. Bakinya ada berapa? 585,000, masukkan dalam nilaian harta pusaka si mati. Yang keenam, wang dalam bank pun tak dibayar zakat lagi oleh pihak bank. Maka kita waris yang ada tahu wajib buat. Berapa yang ada? 300,000 ringgit kalikan dengan 2.5% bersamaan dengan 7,500 ringgit, tolak siap-siap 705,000 ringgit, berikan kepada zakat. Selebihnya 292,500 dimasukkan dalam harta pusaka si mati. Yang ketujuh, wang tunai dalam bantal ke, bawah kapet ke, bawah tikar ke, jumpa 10,000 ringgit. Cukup tak haulnya? Cukup tak nisabnya? Tak cukup nisab, maka tak wajib zakat. Jadi termasuk dalam keseluruhannya 10,000 tadi termasuk dalam harta pusaka. Tak wajib tolak zakat kerana tak cukup ni nisab bersamaan 85 gram emas. Yang ke-8, kereta 400,000 ringgit. Kereta bukan termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat. Maka terus masuk dalam harta pusaka 400,000 ringgit. Keseluruhan 4,801,500 ringgit. 4,801,500 ringgit. 4,801,500 ringgit. Ini harta yang bersih milik si mati. Selepas ditolak zakat daripada wang dalam simpanan bank, selepas tolak zakat daripada simpanan KWSP, selepas tolak pampasan ataupun insurans konvensional yang dapat berjumlah 500,000 ringgit tadi, tolak yang caruman, yang ini bersih masuk dalam harta pusaka, selebihnya berikan kepada Baitul Mal. Bukan harta pusaka Zaid. Apa dia? Yang pertama, takaful hibah. Takaful hibah ni bukan harta pusaka. Mungkin ada yang tak pernah tahu. Contoh, saya buat caruman setiap bulan, bayar dekat takaful. Sebulan 100 ringgit. Dan saya mengambil takaful hibah. Kalau saya mati, isteri saya akan dapat pampasan 300,000 ringgit. Setiap bulan saya carum, auto debit, tolak siap-siap dalam akaun. Sampai sekarang saya buat 2 polisi saya buat. Saya mati, isteri saya dapat dekat lebih 9 juta. Tapi saya pesan awak-awak, kalau ada hutang bayar dulu. Isteri saya pun buat begitu juga. Jadi sama-samalah dapat. Siapa mati dulu nasiblah. Jangan doakan siapa mati dulu. Ini perancangan. Ini perancangan kita untuk waris kita. Bila saya mati, isteri saya dapat 300,000 ringgit. Ini milik siapa? Isteri sepenuhnya. Kerana dia bukan termasuk dalam harta pusaka. Kategori harta pusaka adalah milik sempurna si mati semasa dia hidup. Persoalannya, pampasan atau duit takaful tadi adakah milik sempurna si mati semasa dia hidup? Tak, tunggu mati baru dapat. Sebab itu tak termasuk dalam harta pusaka. Sama juga macam khairan kematian.
Duit akhirat kematian, duit pusaka, harta pusaka ke bukan? Bukan harta pusaka. Kerana dia bukan dapat waktu dia hidup. Harta pusaka ni harta yang dimiliki oleh si mati semasa dia hidup, pemilikan sempurna. Harta yang halal. Kalau dia tak ada pemilikan itu semasa dia hidup, mati baru dapat, tak termasuk dalam harta pusaka. Termasuk tadi duit akhirat kematian, takaful hibah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pampasan setelah kematian sebanyak RM90,000. Ia adalah milik keluarganya. Kemudian yang ketiga, pampasan perkeso bernilai RM200,000 juga milik isterinya. Jadi duit-duit ini tak termasuk dalam hukum faraid. Macam mana isteri ni nak buat? Terpulang kepada isteri. Sama ada dia nak gunakan sepenuhnya untuk dia. Kalau takabur hibah tadi, asal nama dia punyalah. Kalau contoh macam pencen, ada pencen lagi contoh. Kemudian pampasan perkeso tadi. Kemudian pampasan setelah kematian tadi, ada khairat kematian. Ini tak tertakluk dengan hukum pengiraan faraid. Terpulang kepada waris untuk kira macam mana, nak bagi macam mana. Terpulang mengikut sepakat. Yang termasuk dalam harta pusaka wajib mengikut ketetapan faraid, hukum faraid. Yang ni dapat berapa, ini dapat berapa, isteri, suami berapa, isteri berapa, anak-anak berapa dan sebagainya. Perkara yang wajib ditunaikan. Yang pertama, penempatan isteri beriddah. Ini dalam mazhab Syafi'i, ini termasuk dalam perkara wajib bagi si mati dikira hutang kepada isterinya. Hanya untuk kos penginapan sahaja, tak termasuk kos makan. Jadi penempatan isteri beriddah ni tadi kita kira RM6,000 untuk isteri tolak siap-siap. Kemudian pengurusan jenazah RM2,500. Lihat pada tempat. Di Batu Laut saya tak pasti berapa, lebih kurang rasanya RM2,500. Kalau yang carung tu jumlah lah, tapi kena carung lah jadi ahli. Ada setengah-setengah masjid yang tak ada khairat kematian atau tak jadi ahli berlaku kematian, ada yang 800, ada yang 1000, ada yang 1,500. Lihat pada pengurusan khairat di setiap masjid-masjid atau surau-surau. Kemudian badal haji RM3,000 kerana si mati ini belum melaksanakan ibadat haji. Kemudian hutang tadi ada 2 juta, tolak siap-siap sebelum faraid. Kemudian wasiat tadi, wasiat si mati tadi bernilai RM1 juta. Kalau ikut nilaian harta yang ada, iaitu RM2,790,000. Ini harta yang pure, yang bersih. Setelah tolak siap-siap penempatan isteri beriddah, pengurusan jenazah, badal haji, hutang, harta yang ada adalah tinggal RM2,790,000. Kemudian ini yang kita nak nilaikan jumlah yang ada 1/3 tadi wasiat tak boleh lebih daripada dia. Wasiat tadi berapa? RM1 juta. Kita kena kira RM1 juta, 1/3 daripada RM2,790,000 bermakna cuma ada RM930,000 sahaja yang diwasiatkan RM1 juta. Lebih ke tidak? Lebih. Maka wajib adalah pada nilai 930 sahaja. Boleh tak waris-waris kata tak apalah, kita ikut nilai wasiat ayah RM1 juta juga? Semua setuju? Semua setuju. Boleh. Dengan syarat ahli-ahli waris bersetuju sebelum faraid. Kerana dia dah ambil hak waris-waris ni. Tapi dia dah tahu dah tak apa, harta ayah banyak lagi. Ayah sikit je, lebihnya baru dalam RM70,000. Banyak sikit ke RM70,000? RM70,000. Sebab kita rasa tak apa, harta arwah banyak lagi. Kita tak tahu nilai. Bila tahu, nanti jam. Sama juga orang yang tak nak harta pusaka, dia tak harus, tak apalah, korang ambil lah harta pusaka. Betul ni bang? Betul lah, apa, aku dah kaya dah. Tapi bagian abang banyak ni, berapa? 4 juta. Nanti jam. Separuh. Sebab tahu berapa nilai yang dia dapat dan dia nak lepaskan. Begitu juga dalam urusan wasiat yang melebihi daripada 1/3. Dia kena tahu berapa yang diambil. Yang lebih tadi dah mengambil hak waris-waris. Sebab lepas daripada wasiat barulah faraid. Bila wasiat dilaksanakan pada jumlah yang melebihi daripada had, bermakna dia dah mengambil hak bahagian waris-waris dalam faraid.
Wasiat ini telah melebihi 1/3 daripada harta pusaka. Ingat, pengiraan 1/3 ini bukannya 1/3 daripada 4.801.500 ringgit. Bermakna bukan daripada 1/3 daripada harta awal-awal keseluruhan, tidak. Tetapi selepas tolak pengurusan jenazah, selepas tolak hak-hak yang berkait, iaitu iddah isteri tadi, penempatan dia, setelah tolak hutang, badal haji, barulah berapa yang baki, 1/3 daripada itu. Tak boleh lebih daripada 1/3. Kemudian barulah faraid. Faraid iaitu RM2.790.000. Tolak dengan RM930.000, iaitu wasiat tadi, maka ada baki RM1.860.000. Inilah jumlah yang difaraidkan kepada semua ahli waris mengikut perkiraan bahagian masing-masing. Jadi bukan senang-senang kita ingat mati je ayah kita, mati je mak kita, faraid. Ada step by stepnya. Kena selesaikan satu persatu. Tolak siap-siap, ini sumber halal ke tidak, ini ada hutang ke tidak, ini pengurusan jenazah dah tolak ke tidak, ini untuk mak bereddah penempatan rumah, mak menyewa dah tolak ke tidak. Tolak dulu siap-siap perkara-perkara yang wajib diutamakan sebelum faraid. Ada bakinya selepas wasiat tadi, barulah difaraidkan. Jangan faraid dulu. Kalau dah faraid dulu, masing-masing dah belanja habis, tiba-tiba orang datang tutup hutang. Dulu arwah ayah kamu ada berhutang dengan pakcik 3 juta ringgit. Mana nak cekau dia ni? Sedangkan hutang tadi sepatutnya diutamakan sebelum daripada faraid. Sebab tu kita yang bila kita hidup, kita yang masih hidup wajib catat. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bainakum ila ajalin musamma faktubu. Ayat Al-Quran saya tak ingat, dalam surah Al-Baqarah, satu muka surat, satu ayat tentang hutang. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu berhutang dalam satu tempoh, maka tulis. Faktubu, kata Allah, tulis. Supaya apa? Mudah untuk kita ingat waktu kita hidup. Kalau tak sempat bayar, mudah waris kita tahu yang kita ada berhutang dengan si fulan, yang si fulan ada berhutang dengan kita, ada catatannya. Jadi mudah kepada waris-waris kita untuk menguruskan harta pusaka kita, menguruskan kewajipan-kewajipan yang berkait tentang harta kita. Wallahu a'lam. Ini baru kita cerita tentang contoh pengiraan sahaja, satu perjumpaan. InsyaAllah akan datang, kita akan masuk dalam bab sebab-sebab pusaka. Ada soalan sebelum kita akhiri kuliah kita? Ya, biasanya kalau ayah meninggal, rumah selalu mengambil harta sepencarian. Harta sepencarian. Yang mana tak boleh bagi-bagi kepada anak-anak. Betul? Okey. Itu soalannya. Adakah rumah si mati merupakan harta sepencarian? Okey, harta sepencarian. Saya kena buka untuk nampak lebih jelas. Bila kata harta sepencarian, adakah ia masyru' ataupun tidak? Maksudnya dibolehkan ataupun tidak dituntut dalam Islam. Apa dia harta sepencarian? Hak milik pasangan daripada harta yang diusahakan bersama suami isteri dalam tempoh perkahwinan. Kenapa kita mention suami isteri? Sebab biasanya yang tuntut di pasangan. Biasanya yang tuntut pasangan. Dan harta itu ada selepas perkahwinan. Kalau suami ini ada tanah 1 ekar, ada rumah dah siap bayar, kahwin dengan seorang wanita, 10 tahun berkahwin, mati lelaki ini, rumah ini tadi, isteri ini tak boleh tuntut harta sepencarian. Kerana apa? Dah dimiliki sebelum perkahwinan. Syaratnya mesti milik pasangan daripada harta yang diusahakan bersama-sama pasangan. Suami beli rumah selepas berkahwin, ada tak jasa isteri ni tadi? Ada bayaran, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Suami ni pun kadang-kadang sesak juga. Jadi ada masa dalam setahun tu 3-4 bulan isteri yang bayarkan. Ini antara
jasa, sumbangan. Dan kita akan tengok nanti ada sumbangan langsung dan sumbangan tidaklah langsung yang membolehkan pasangan ini menuntut harta sepencarian. Kemudian tidak wujud dalil khusus harta sepencarian dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, tidak akan jumpa dalil yang khusus berkenaan dengan harta sepencarian. Dan tidak dibincangkan pun dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar. Sebab negara-negara lain mungkin tak ada. Di Mesir ke, di Mekah, di Madinah tak timbul isu harta sepencarian. Kalau harta semati, dia punya lah. Tetapi di Malaysia timbul harta sepencarian. Berasal daripada uruf, iaitu hukum adat, kaedah al-adat muhakkamah, maka dia diiktiraf sebagai hukum syarak. Melihat pada antara salah satu qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, iaitu al-adah muhakkamah. Kadang-kadang adat itu boleh diterima sebagai hukum mengikut uruf. Ia tidak automatik menjadi milik pasangan, tetapi mesti dituntut terlebih dahulu di Mahkamah Tinggi Syariah. Kena faham, harta sepencarian bukan milik automatik. Kalau tuan-tuan, puan-puan tak tuntut di Mahkamah Syariah, belum tentu jadi milik tuan-tuan. Maksudnya apa? Kena tuntut di mahkamah, dan ianya pilihan, bukan kemestian. Ada orang, tak apalah, tak payah tuntut tak. Tak payah, teruskan kepada pusaka, pembahagian faraid. Ada yang kata, aku patut tuntut ni, kena tuntut ni, boleh tuntut, harus, kerana pilihan dan bukan automatik. Kita kena buat tuntutan. Dan ingat, tuntutan tu makan masa. Selagi urusan tuntutan harta sepencarian belum selesai, selagi itulah urusan pusaka tidak akan bermula. Bulan lepas, 2 bulan lepas, mungkin tuan-tuan ingat lagi, viral di media sosial, isteri menuntut harta sepencarian nilainya 2 bilion. Suami ni mati pada tahun 2015. Tahun ini 2023, 8 tahun dah. Masih belum selesai urusan tuntutan harta sepencarian. Selagi belum selesai, selagi itulah urusan pusaka tidak boleh bermula. Tak boleh bermula selagi belum selesai tuntutan harta sepencarian, wasiat, wajibat dan sebagainya. Dan ini pilihannya bukan automatik. Bukan kita fikir, oh tak apa, mati suami nanti aku dapat harta sepencarian. Dan kita kena faham harta sepencarian ini dia dapat 2 sumber lah. Contoh, suami ni mati, isteri ni nak tuntut harta sepencarian. Dah selesai bicara apa semua, dapat bahagian dia daripada harta sepencarian. Contoh, asalnya 2 juta, harta sepencarian 500,000, maka baki 1.500.000 ringgit. 1.500.000 ringgit ini, 1.5 juta ini, ada tak bahagian isteri ni mengikut faraid? Ada. Maknanya isteri dapat 2 sumber. Satu tuntutan harta sepencarian dan satu lagi daripada faraid. Kadar yang boleh dituntut akan ditentukan oleh mahkamah tertakluk kepada bukti dan sokongan yang ada berdasarkan kepada sumbangan langsung atau tidak langsung. Sumbangan langsung bagaimana? Macam tadi, saya kadang-kadang bayarkan duit rumah ni sebulan, setahun tu lebih kurang dalam 3-4 kali saya yang bayarkan. Selebihnya suami saya bayarkan. Hakim dia tak akan terima bulan-bulan. Dia akan tanya, mana bukti puan bayar? Jadi kalau ada buat bayaran tu, simpan resipnya supaya mudah akan datang nak tuntut harta sepencarian. Tak ada resit, cakap mulut saja, hakim tak terima pakai. Boleh jadi ditolak permohonan harta sepencarian. Boleh jadi dapat tapi tak banyak. Mengikut pada hakim, kebijaksanaan hakim untuk menentukan sama ada lulus ataupun tidak, boleh ataupun tidak untuk menuntut, dan berapa kadarnya hanya hakim yang akan menentukan berdasarkan bukti-bukti yang kita ajukan, kita kemukakan. Ini kalau kita punya sumbangan langsung. Kalau sumbangan tak langsung, apa contohnya? Contohnya suami ni dia yang bayar sepenuhnya tiap bulan sampailah mati, kahwin baru beli rumah, kemudian tiap bulan bayar ke bank, semua suami yang bayar. Isteri nak tuntut, boleh ke tidak? Boleh, atas nama tuntutan harta sepencarian tidak langsung. Dia akan kemukakan kepada hakim, sepanjang saya hidup dengan suami,
memang betul saya tak keluar satu sen pun untuk beli rumah ini. Tetapi sepanjang dia bekerja untuk membayar rumah ini, saya berjasa membesarkan anak-anak dia. Saya berjasa memberi makan, menjaga makan pakai dia. Ini juga termasuk dalam sumbangan tidak langsung. Berapa nak tuntut? Terpulang tuan-tuan nak tuntut berapa? Tetapi yang menentukan tu pihak hakim. Kita tak boleh kata saya nak tuntut 2 juta. Tak boleh. Hakim yang akan menentukan berapa nilai kadar yang sesuai berdasarkan pada bukti dan sokongan yang ada. Pada asalnya hanya suami atau isteri yang berhak untuk membuat tuntutan. Jika ada tuntutan daripada anak-anak bagi pihak ibu bapa yang telah meninggal, maka terserah kepada mahkamah untuk menerimanya. Dulu 10 tahun kebelakangan ni biasanya menuntut ni pasangan. Tapi sekarang ni ada juga isu anak menuntut harta sepencarian bapa. Dia kata, waktu ayah saya hidup, rumah ni saya yang buatkan. Boleh tak tuntut? Silakan, itu pilihan. Tetapi lulus tak lulus, berapa kadarnya pihak hakim yang akan menentukan. Kita tak boleh nak tentukan berapa jumlahnya. Itu sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan harta sepencarian. Boleh tak tuntut? Boleh. Sebelum daripada pusaka. Kalau pusaka dah bicarakan, dia tak boleh tuntut lagi dah. Sebab dah lepas itu punya tempoh peluang untuk tuntut. Dan kena ingat, selagi tak selesai, selagi itu dah tidak akan bermulanya urusan pusaka. Kes yang tadi 2 bilion isteri dituntut, sampai ada dah anak yang mati. Anak kepada si mati pertama tadi, si mati ni mati 2015. Isterinya termasuk waris, termasuk anak-anak si mati, ada lelaki, ada perempuan. Sampai sekarang 2023, 8 tahun dah belum selesai lagi urusan tuntutan harta sepencarian. Sampai ada dah anak si mati yang dah mati, tak merasa harta pusaka. Ini antara keburukan-keburukan yang timbul bila kita buat tuntutan harta sepencarian. Ini hak, kita tak boleh halang, tetapi kena lihat mana baik, mana buruknya. Kalau misalnya kata perkara ini boleh diselesaikan sebelum ataupun di luar daripada mahkamah, itu yang sebaiknya. Kalau misalnya kata betul ada tuntutan, ini rumah ni waris semua setuju, okeylah mak, betul lah mak, rumah ni mak pernah bayar dulu, kami memang tahu. Tolak siap-siap, luar daripada mahkamah. Jadi nilai yang bersih untuk harta pusaka itu boleh kita letakkan siap-siap semasa perbicaraan kuasa di pejabat pusaka kecil nanti. Kalau nilai 2 juta ke bawah lah, kalau lebih di mahkamah tinggi sivil. Sekarang dalam proses untuk menaikkan kadar. Urusan kita 3 tempat. Pertama, Amanah Raya Berhad. Yang kedua, pejabat pusaka kecil. Yang ketiga, mahkamah tinggi sivil. Berkait dengan harta pusaka, 3 tempat ni yang kita kemungkinan akan berurusan dengan salah satu. Amanah Raya bagi harta yang alih, duit, saham, kenderaan si mati. Dia tak ada harta tak alih, dia tak ada rumah, dia tak ada tanah, maka urusannya di Amanah Raya Berhad, ARB, jika nilainya kurang daripada 600,000. Kalau lebih 600,000 tetapi semua harta alih, semua duit, tak boleh buat urusan di ARB, kena di pejabat pusaka kecil. Kalau ada tanah, tak ada duit, tanah saja, nilainya RM200,000, tak boleh buat di ARB, kena buat di pejabat pusaka kecil. Sebab pejabat pusaka kecil boleh menguruskan harta alih dan tidak alih. ARB hanya menguruskan harta alih sahaja, duit, kenderaan dan juga saham simpanan dalam akaun dan sebagainya. Lebih daripada 2 juta kena berurusan di mahkamah tinggi sivil. Yang ini melibatkan kos sebab kena lantik peguam dan sebagainya. Sekarang dalam proses nak meletakkan minimum amount 5 juta di pejabat pusaka kecil. Sebab mungkin orang Malaysia ni rakyat dah makin kaya. Mati je harta 3 juta, 4 juta. Nak berurusan dekat mahkamah tinggi sivil susah. Jadi dalam proses bila akan bermula, wallahu a'lam, dalam proses untuk meletakkan had minimum had maksimum di pejabat pusaka kecil 5 juta ringgit. Sekarang masih lagi 2 juta ringgit. Kalau lebih 2 juta mesti kena melalui mahkamah tinggi sivil. Wallahu a'lam. Saya cukup sekadar itu. Yang baik berdatang daripada Allah dan kurang baik berdatang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, mohon ampun. Ada kekasih bahasa, terputus sebagai tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tak mungkin kita sebagai kafar dan surah Al-Asr.
Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.